Ini bab apa yang diucapkan selepas tasyahud oleh seseorang itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu selesai bertasyahud akhir, maka hendaklah dia meminta perlindungan dengan Allah daripada 4 perkara. Yang pertamanya daripada azab Jahannam, yang keduanya daripada azab kubur, dan yang ketiga daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan yang keempatnya iaitu daripada kejahatan Masih Ad-Dajjal. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi SAW bahawa baginda mengucapkan selepas bertasyahud, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, aku berlindung denganmu daripada azab Jahannam, aku berlindung denganmu daripada azab kubur, aku berlindung denganmu daripada fitnah Dajjal, aku berlindung denganmu daripada fitnah kehidupan dan kematian. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Hanzalah bin Ali bahawa Mihjan bin Al-Adra' menceritakan kepadanya, katanya Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba baginda mendapati ada seorang lelaki yang telah pun hampir selesai mengerjakan sembahyangnya. Ketika dia bertasyahud, dia berkata, dia mengucapkan begini, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, Tuhan yang Esa, As-Samad, As-Samad, Tuhan yang sempurna, dan sebagainya, nanti kita akan sebut makna dia. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesiapa pun, sesuatu apapun yang menyerupainya. Aku mohon kepadamu apa? Agar engkau mengampuni dosa-dosaku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Qala, perawi berkata, faqala, maka Nabi SAW bersabda, qad ghafara lahu, qad ghafara lahu, 3 kali. Sesungguhnya Allah telah mengampuninya, Allah telah mengampuninya. Bab ikhfa'it tasyahud, ini bab memperlahankan bacaan tasyahud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata, termasuk di antara sunnah ialah diperlahankan tasyahud itu, ataupun seseorang itu memperlahankan bacaan tasyahudnya. Babul isyarati fit tasyahud, ini bab isyarat dalam tasyahud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ali bin Abdurrahman Al-Muawi, beliau berkata, pernah Abdullah bin Umar melihat saya bermain-main dalam sembahyang dengan tangan saya, main-main anak batu dengan tangan saya. Bila dia selesai bersembahyang, dia pun menegah saya daripada melakukan begitu. Beliau berkata, kamu lakukanlah seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Aku pun bertanya dia, bagaimana yang Rasulullah SAW lakukan dalam sembahyangnya. Dia pun kata, apabila dia duduk dalam sembahyang, dia meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, dan baginda menggenggam jari-jarinya semua sekali, dan dia mengisyaratkan, baginda mengisyaratkan dengan jari yang mengiringi jari ibu jari, yang ini dengan jari telunjuklah. Dan dia meletakkan, baginda meletakkan tapak tangan kirinya di atas paha kirinya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, daripada ayahnya, yakni Abdullah bin Zubair, beliau berkata Rasulullah SAW apabila duduk dalam sembahyang, baginda akan memasukkan kaki kirinya ke bawah paha kanannya dan ke bawah betisnya, dan dia akan menghamparkan kaki kanannya. Wa wada'a yadahu al-yusra ala rukbati al-yusra, baginda meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, dan meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya. Wa asyara bi usbu'ihi, dan baginda mengisyaratkan dengan usbu'nya, dengan jarinya. Wa arana Abdul Wahid menunjukkan kepada kami
isyarat dengan jari itu jari mana? Dia mengisyaratkan dengan jari sababah, jari telunjuk. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amir bin Abdullah, daripada Abdullah bin Zubair, bahawa beliau menyebutkan sesungguhnya Nabi SAW mengisyaratkan dengan jarinya apabila baginda berdoa, wala yuharrikuha, dan baginda tidak menggerak-gerakkannya. Wa qala Ibnu Jurayj berkata, wa zada Amr bin Dinar, Amr bin Dinar berkata, katanya akhbarani Amir daripada ayahnya bahawa beliau melihat Nabi SAW berdoa begitu. Wa yatahamalu Nabi SAW biyadihi al-yusra ala fakhidhihi al-yusra, baginda SAW memegang dengan tangan kirinya di atas ataupun meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang lain, dengan sanad lain daripada Amir bin Abdullah tadi juga di hadal hadis ini. Qala, beliau berkata, qala, perawi berkata, perawi datang lagi tu kata, yakni Abdullah bin Zubair, la yujawizu basaruhu isyaratahu, yakni matanya, pandangannya tidak melampaui isyarat jari dia tu. Mana dia tengok situ, tidak lebih ke depan tengok dia. Hadis Hajjaj lebih sempurna, kata Abu Dawud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Malik bin Numair Al-Khuzai daripada ayahnya, beliau berkata, aku pernah melihat Nabi SAW meletakkan lengan kanan di atas paha kanannya dengan mengangkat jari telunjuknya, qad hanaha syai'an, dicondongkan, dibengkokkan sedikit jari telunjuk dia tu. Itulah. Jadi bab mula-mula ni, apakah yang diucapkan selepas tasyahud, ini berupa ta'awudz ataupun doa dan lain-lain lagi. Yang dimaksudkan di sini ialah ta'awudz, yang selepas daripada tasyahud itu, siapa semua sekali lah selawat ke apa tu, lepas pada tu ialah apakah yang dia baca selepas tasyahud. Yang ni hak ni sebelum hak lain-lain, sebelum hak lain-lain, yang ni sebelum doa-doa yang lain. Dan yang dimaksudkan dengan tasyahud di sini ialah tasyahud akhir, seperti yang jelas di dalam hadis ini, idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir. Itu jelas maknanya hak akhir. Jadi apabila dia sebut hak akhir ini, bermakna ini semua tidak elok lah, tidak mustahab dibaca dalam tasyahud awal. Jadi ini semua ni dalam tasyahud akhir. Dalam tasyahud awal tidak dibaca, sebab tasyahud awal dia memang nak peringkah. Dengan maksud ringkas itu, banyak perkara lah yang disebutkan ataupun dibaca di dalam tasyahud akhir itu tidak dibaca di dalam tasyahud awal. Begitu juga dengan ta'awudz ini. Jadi hadis ini tidak sesuai lah dengan pendapat Ibnu Hazm dan sesetengah ulama bermazhab Zahiri yang mengatakan bahawa doa ni kena baca juga, wajib baca dalam tasyahud yang pertama juga, wajib baca. Bahkan kalau mengikut Tawus, di kalangan tabi'in, Tawus dia suruh anak dia tak baca ni dalam tasyahud yang pertama. Sudah semaya, dia suruh mayah mula. Siapa setara tu ada, tetapi ini bukan pendapat jumhur ulama, bukan pendapat kebanyakan ulama. Ini pendapat sebahagian saja. Hak kebanyakan ulamanya tidak. Dalam tasyahud yang pertama tidak dibaca semua ni. Adapun dalam tasyahud yang akhir ataupun tahiyat akhir, kita panggil tahiyat akhir. Jadi boleh dikatakan semua ulama lah mengatakan elok baca ni dan sunnah baca.
pada tasyahud akhir. Sunnah lah. Sunnah. Hak kata wajib itu ada juga, tetapi hak kebanyakannya kata paling tinggi sunnah. Sunnah. Mustahab, molek buat tu. Bukan sampai kepada peringkat wajib, yang ni sampai tak sah semaya, tidaklah sampai begitu. Gapo dia hak baca ni? Hak ni sebelum daripada doa-doa yang lain. Doa-doa yang lain tu seperti yang kita sudah bincang dah dulu, macam-macam lah bolehnya. Ada khilaf doa yang lagu mana. Itu selepas hak ni lah maksudnya. Jadi ini Allah panggil ta'awudz. Ta'awudz, meminta perlindungan dengan Allah. Jadi ta'awudz ni selepas daripada hak selawat tu. Lepas tu ta'awudz, lepas tu baru doa-doa yang lain. Jadi ta'awudz ni yang Nabi SAW ajar di sini dalam beberapa hadis yang kita baca ni ialah daripada 4 perkara. Yang pertama daripada azab Jahannam, yang ni siksaan neraka Jahannam. Jahannam tu mana neraka lah. Dan minta berlindung juga dengan Allah daripada azab kubur. Ini menunjukkan, hadis-hadis seumpama ini menunjukkan bahawa azab kubur itu ada. Azab kubur itu ada suku daripada azab neraka, suku berasingan. Sebab itulah dalam kitab kita ni, muka surat 312 bawah tu nombor 2 dia kata, fihi itsbatuhu khilafan lil mubtadi'ah. Jadi dalam hadis ni menyabitkan adanya azab kubur itu. Ini berbeza dengan pendapat ahli bid'ah. Jadi hak kata tak ada azab kubur itu adalah ahli bid'ah. Ahli bid'ah, Mu'tazilah dan sebagainya, ramailah hak kata lagu tu. Tapi itu ahli bid'ah. Adapun ahli sunnah tidak. Azab kubur ini ada. Jadi orang yang kata tak ada azab kubur tu, dia menolak sekian banyak hadis yang sampai kepada peringkat tawatur, dan ini juga termasuk dalam akidah juga. Akidah juga. Walaupun akidah itu termasuk dalam furu' akidah, tapi akidah lah juga. Dan fitnah al-mahya wal mamat, fitnah kehidupan. Yang ketiganya, apakah yang dimaksudkan dengan fitnah kehidupan itu? Iaitulah macam-macam ujian lah. Ujian yang hak taksirnya, hak minta berlindung ni, ujian tu tentu kena ada. Ujian tu ada, mesti ada dalam dunia ni. Hak ujian yang mungkin kita tidak dapat menghadapinya, ataupun kita menghadapinya dengan cara yang tak betul, menyeleweng daripada kehendak Allah, kehendak agama. Itu minta berlindung daripada hal itu. Ujian tu ada belaka, mesti dah tu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tu. Tuhan buat kita ni untuk dia uji kita lah, siapa dia hak lebih moleknya dari segi amalan semasa hidup tu. Memang ada wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Tu memang ada. Tuhan uji dengan baik buruk kita tu, ada. Tak boleh lari kalau selagi hidup di dunia ini. Tetapi hak maksud di sini fitnah. Fitnah ni yang menggugat, mencabar akidah kita, iman kita. Hak tu maksudnya. Satu. Yang kedua, ada juga yang mengatakan fitnah dunia ini yang berkait dengan hawa nafsu. Kita terlalu menurut hawa nafsu sehingga meninggalkan ajaran agama. Itu yang kedua. Yang ketiga, fitnah dunia juga hidup dalam kejahilan. Jahil. Siapa kemati tak pandai, tak tahu agama. Tak tahu agama. Tahu pun hak asas-asas, itu fitnah. Fitnah dalam hidup juga tu. Itu besar tu. Hak Nabi SAW ajar minta kita berlindung dengan Allah tu, fitnah lagu tu lah. Jahil tentang agama. Berlain reti sangat. Agama jahil. Dan kemuncak fitnah kehidupan ini ialah dia sebut sini wal'iyadu billah, iaitu su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak baik. Tidak baik. Dan kemuncak hak tidak baik tu ialah mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir mati itu. Dan fitnah kematian pula, tadi kita kata hak dekat nak mati tu su'ul khatimah.